Kedah di separuh masa kedua ini menukar corak permainan mereka daripada bertahan kepada menyerang kerana mereka tiada pilihan lain, perlu mendapatkan jaringan untuk layak ke separuh akhir. Jadi bagi pemain-pemain Kedah malam ini, 45 minit yang terakhir ini adalah segala-galanya bagi mereka. Do or die, itu yang perlu dilakukan kerana jika tidak berjaya mendapatkan jaringan, bermakna mereka akan ditunjukkan jalan keluar pada aksi suku akhir yang kedua ini. Jadi tak ada pertukaran nampaknya dilakukan oleh kedua-dua pasukan untuk permulaan aksi di separuh masa yang kedua ini. Namun apa yang ingin kita saksikan adalah aksi menarik yang dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Bukan sahaja JDT yang menguasai, sebaliknya Kedah akan melakukan permainan luar. Sudah permulakan aksi separuh masa yang kedua. TM Piala Malaysia 2021, ulang tahun ke-100 Piala Malaysia. Malam ini perlawanan suku akhir kedua di antara Johor Darul Takzim dan juga Kedah Darul Aman. Kami bawakan secara langsung dari Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri, di RTM TVOK dan juga di Unified Channel. Jadi malam ini perlawanan pelentuan dengan JDT sudah pun membuka jaringan di separuh masa pertama menerusi Arif Aiman minit ke-40. Dengan ketika ini kelebihan itu menjadi milik Johor Darul Takzim. Walau bagaimanapun ada 45 minit lagi yang perlu diharungi oleh kedua-dua pasukan dan Kedah perlu menukar corak permainan, perlu untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki dengan baik, cari gol penyamaan dengan kadar segera, dan itu akan menjadi kelebihan yang besar buat mereka. Dan bagi JDT, Benjamin Mora pastinya ingin anak buahnya terus ke fokus. Ini peluang untuk Dipola. Namun Syahri lebih pantas keluar untuk melakukan tangkapan. Baik daripada Aiman Afif, dia dikasari oleh Corbin Ong. Ini antara peluang yang dimiliki oleh Dipola, namun dia dihalang oleh Rodney Calvin. Sambil Aiman Afif dikasari oleh Corbin Ong. Corbin Ong juga perlu berhati-hati kerana dia sudah pun dilayangkan kad kuning di Alostar. Jika mengutip satu lagi kad kuning malam ini, jika layak ke separuh akhir, bermakna Corbin Ong tidak akan beraksi di peringkat separuh nanti jika dia dilayangkan kad kuning pada malam ini. Jadi perlu lebih berhati-hati. Jadi Aiman Afif, pemain yang masuk mentikan Chazwan Zainon. Ini insiden yang terjadi di antara Corbin Ong dan juga Aiman. Kepalanya terkena lutut Corbin Ong. Satu pelanggaran yang agak keras sebenarnya, namun berada di luar pandangan pengadil perlawanan. Mungkin tidak disengajakan juga oleh Corbin Ong, jadi perlawanan diteruskan ketika ini tanpa sebarang layangan kad kuning. Arif Aiman mengasak untuk JDT. Cuba masuk ke dalam kawasan penalti, peluang untuk Arif Aiman, melakukan percubaan dari Arif Aiman. Kali ini berjadi selamatkan oleh Syahri dengan baik. Ya, Arif sekali lagi menyambung separuh masa yang kedua seperti separuh masa yang pertama. Kali ini lepaskan rembatan dengan kaki kirinya, berjaya dihalang. Tidak kuisan, selepas itu kemas daripada Syahri. JDT terus mencari Dipola untuk melakukan hantaran. Fatu Daniel bijak. Ini peluang untuk Kedah lakukan serangan. Masih lagi Fatu Daniel kepada Fayad. Cece Kipre. Belakang untuk Arif Aiman, agak jauh sebenarnya kedudukannya. Sekadar lontaran ke dalam untuk Kedah. Meninggalkan untuk Arif Farhan. Cece Kipre belum melakukan yang lebih baik kali ini. Rizal. Baik untuk Kipre, onside. Masih dalam permainan, peluang untuk Kedah. Arif Farhan. Hantaran dari Arif Farhan, cuba mencari Kepa Syarman.
Ada tolak menolak berlaku. Jadi sepakan percuma untuk JDT. Masakan pertama dari Kedah separuh masa kedua ni. Hantaran yang baik daripada sebelah kiri, tetapi tolakan sedikit daripada Kepas Sherman di mana Corbin Ong terdahulu mendapatkan bola. Tak banyak masalah dalam challenge tersebut, tetapi ya, dia adalah foul. Jadi Farizal dan Alves dipersalahkan. Jadi sepakan percuma untuk JDT. Gulme Dipola atas sepakan percuma yang diambil. Tajuk Insah. Mauricio untuk Leandro. Corbin Ong. Baik, tolakannya tepat kepada Nazif Faiz. Cahaya mencari Cabrera, namun Renan Alves terus melakukan clearance dalam permainan. Tenang ke dalam untuk Kedah. 5 minit di separuh masa yang kedua. Kedah berjaya melakukan satu sakan yang hampir membuahkan hasil. Sambil itu di Stadium UiTM Shah Alam dengan Terengganu yang mendahului Sarawak dengan 3-0, semakin pasti untuk mereka separuh akhir dan menanti pemenang di antara JDT dan juga Kedah. Jadi satu lagi aksi di separuh akhir nanti juga akan menarik antara JDT dan juga Terengganu jika JDT berjaya untuk mengekalkan kedudukan ini. Rizal dilayangkan kad kuning. Jadi Rizal Ghazali dilayangkan kad kuning, bermakna jika Kedah berjaya mara ke separuh akhir, Rizal tidak akan beraksi di separuh akhir yang pertama kerana dia sudah pun mengutip 2 kad kuning dalam peringkat suku akhir. Ya, Rizal melewat dengan tackle tersebut. Memang satu kesalahan. Lihat. Sambil itu peluang untuk Arif Aiman. Cahaya diselamatkan oleh Syarif Fikri. Arif Aiman perlu diberikan kawalan yang lebih ketat. Pemain ini cukup lincah dan memiliki sepakan yang agak deras. Makin suka dibendung nampaknya Arif Aiman. Matthew Davis. Aiman Afif. Perlu lebih tenang untuk lakukan clearance. Dah baik daripada Arif Aiman sebentar tadi daripada sebelah kanan, melihat di manakah ruangnya melakukan larian diagonal. Leandro diberikan asakan oleh Rizal. Rizal perlu lebih tenang sebenarnya. Dia sudah mengutip kad kuning. Sepakan percuma untuk JDT. Lepas Leandro dijatuhkan. Syari sebentar tadi melakukan save yang sangat penting daripada rembatan kaki kiri Arif Aiman. Ini peluang untuk JDT menambah jaringan. 5 pemain JDT menanti dalam kawasan penalti. Kedah Fapos mencari Dipola. Namun Rodney Calvin mengawal dengan ketat pergerakan Gulme Dipola. Sedikit ketegangan di antara Dipola dan juga Asnan.
terlalu jauh hantaran daripada Nazmi Faiz. Sukar untuk sama ada tahanan ataupun bola mendapatkan apa-apa sentuhan. Asnan dipintas oleh Matthew Davis. Nacho Insah terus membuka untuk Corbin Ong. Putaran ke sebelah kiri mencari Nazmi. Boleh lihat reaksi daripada Cabrera meminta maaf kepada Nazmi Faiz kerana apabila hantaran tersebut telah dilakukan, dia tahu dia sepatutnya berada di situ untuk membantu Nazmi. Nazmi mengalami kecederaan. Belum mendapatkan rawatan ketika ini. Aidil Syahrin memberikan sedikit arahan kepada Aiman untuk lebih menyalah di separuh masa yang kedua dengan JDT nampaknya akan melakukan pertukaran. Afiq Fazail sedang bersedia untuk dibawa masuk, mungkin akan menggantikan Nazmi Faiz yang mengalami kecederaan. Dan jika anda memerlukan seorang pemain yang boleh menukar corak permainan, Afiq Fazail adalah salah satu seorang daripadanya. Sama seperti apabila kita lihat Kelantan menentang JDT menentang Kelantan di Kelantan 0-0 di separuh masa yang pertama. Afiq dan juga Safawi masuk, mereka terus menukar cara mereka bermain dan telah mendapatkan 4 jaringan di separuh masa yang kedua itu. Akan percuma untuk Kedah. Ayat dijatuhkan oleh Leandro sambil JDT melakukan pertukaran. Jadi Afiq Fazail masuk gantikan Nazmi Faiz. Pertukaran yang pertama untuk JDT. Jadi sepakan percuma untuk Kedah dari Fazul Daniel. 5 pemain Kedah menanti peluang. Guna tempat kepada Farizal Malias. Makan yang baik dari Farizal. Tempo yang sedikit berubah untuk Kedah. Lebih banyak menyerang di separuh masa yang kedua ini. Ya, amat diperlukan daripada Kedah. Tukar cara mereka bermain. Tidak boleh sama seperti separuh masa yang pertama. Apabila mereka tidak mempunyai bola, mereka boleh bertahan. Tetapi apabila mereka mempunyai, mereka perlu menggunakan secukupnya. Afiq Fazail untuk Nacho Insah. Kini Leandro. Cabrera sudah melakukan larian. Gonzalo. Peluang untuk Dipola. Sepakannya tampan oleh pertahanan Kedah. Afif. Germe Dipola. Masa kedua ini terus diberikan kawalan oleh Ronnie Calvin. Tanah ke dalam untuk JDT. Dari Corbin Ong. Keluar oleh Ronnie Calvin. Arif Aiman. Di halang di situ oleh Fayad. Jaya merampas. Terus melakukan larian. Dikejar oleh Arif. Namun tackle bersih dari Arif Aiman. Baik daripada Arif Aiman mengambil tanggungjawab kerana dia yang hilang bola terdahulu. Kejar balik, memenangi bola semula. Syaman sudah nanti balik kepada Kepas Syaman. Percubaan dari Kepas Syaman agak jauh sebenarnya. Cubaan yang cuba dilakukan. Akan percuma untuk JDT. Atau asakan dari Asnan.
Dan Nacho terlalu cepat untuknya. Jen Lowry dan Mauricio mempertahankan benteng pertahanan JDT. Sambil itu JDT mengasak ke teknik Gonzalo Cabrera, mempunyai peluang. Namun ada tolakan dari Ronnie Calvin, berjaya dikesan oleh pengadil Kanain Zakaria. Ini perlu berhati-hati Kedah. Ya, 2-3 kali Rodney menggunakan tangannya sini. Yang pertama, kemudian menolak. Ini kedudukan yang boleh dikatakan agak bahaya untuk Kedah dalam situasi ini. Leandro mampu untuk menghasilkan jaringan dalam kedudukan ini. Leandro sudah pun meledak 2 gol dalam kempen Piala Malaysia. Di Alostar, situasi ini sepakan percuma dari Leandro berjaya diselamatkan oleh Syahri Sakri. Jadi malam ini di Stadium Sultan Ibrahim, adakah Leandro dapat menebus kekecewaannya dengan jaringan? Dan kita akan nantikan keputusan sepakan percuma ini. Ya, Syahri satu save yang sangat-sangat penting di Alostar. Tidak memberikan away goal kepada JDT. Ini seperti anda kata, satu situasi yang hampir sama. Yang pertama, di separuh masa yang pertama, berjaya dihalang oleh benteng. 5 pemain Kedah membuat benteng. Dekat Cabrera dan juga meninggalkan untuk Leandro. Percubaan dari Leandro. Diselamatkan sekali lagi oleh Syahri. Syahri bekerja keras malam ni untuk mempertahankan gawang golnya. Sekurang-kurangnya sebenarnya 5 percubaan on target dari JDT diselamatkan oleh Syahri Sakri. Dari Rahman Afif. Ini Kipre untuk Kedah melakukan serangan. Fayad, pemain JDT pantas turun. Fayad menanti rakan-rakan untuk naik ke atas membantu. Arif Aiman naik ke atas. Namun 3 pemain JDT menutup ruang. 3. Kipre terlepas juga. Kedah perlu lebih berdisiplin dalam melakukan serangan. Agak mudah untuk hilang bola. Ya, hantaran sebentar tadi tak cukup baik, saya rasa, untuk daripada Cece Kipre. Ia perlu di hadapan Fayad, bukan di belakang. Itu memperlahankan serangan mereka. Jika di hadapan, Fayad hanya perlu lari, sambung lariannya ke hadapan. Menyebabkan pemain JDT sempat untuk turun dan membantu barisan pertahanan, dan sepakan percuma untuk JDT. Belum lagi diuji sebenarnya. Belum ada on target dari Kedah. Calvin. Kanan yang diberikan oleh Leandro. Meninggalkan pertahanan Kedah untuk lebih tenang mengawal bola di bahagian bawah. Asnan terus diberikan sakan menjadi rampau oleh Afiq. Mauricio untuk Leandro. Afiq Fazal. Kawalan yang cukup sempurna dari pemain JDT. Nacho Insah untuk Corbin Ong. Gonzalo Cabrera. Tolakan yang menjadi pintas oleh Renan Alves. Ya, malam ni masih tak nampak Cabrera menyerlah. Banyak hantaran tidak memuaskan.
Kedah perlu menamatkan segera kawalan bola yang dipamerkan oleh pemain-pemain JDT. Dan sukar bagi Kedah untuk mengatur serangan jika mereka tidak percaya untuk mengawal gerakan bola dengan baik. Kepasyaman tidak berpuas hati dengan keputusan membantu pengadil. Kepasyaman menolak peluang untuk bermain untuk Liberia, tapi dia melakukannya untuk Kedah Darul Aman. Dia tahu betapa pentingnya perlawanan-perlawanan ini untuk menyokong untuk Kedah sendiri, pasukan sendiri. Semangatnya perlu dipuji untuk Kepasyaman. Juangan untuk Kedah masih lagi belum tamat. Mereka memiliki sekurang-kurangnya 20 minit lagi untuk mencari gol penyamaan. JDT ketika ini terus mempamerkan momentum yang baik. Kurang melakukan kesilapan. Matthew Davis lakukan hantaran mencari Dipola. Lalu kuat. Cabrera terus cuba melakukan hantaran, tidak berjaya. Cahaya Aiman Afif. Kembali JDT mengawal pergerakan bola. Leandro cari ruang untuk Cabrera melakukan sesuatu. Tolakan untuk Corbin Ong. Hantaran ke tengah mencari Dipola. Tanukan dari Dipola. Jadi halang. Ini Arif Aiman untuk Nacho Insa. Sasadi sebelah kanan gawang gol Kedah. Ya, baik pergerakan yang dilakukan sini. Dipola tidak mempunyai ruang dengan tandukannya, dikelilingi oleh pertahanan Kedah. Selepas itu Syari nampak lega melihat bola itu keluar. Wayat terus diberikan tekanan oleh Matthew Davis. Ronnie Calvin. Kedah masih lagi belum berjaya untuk melakukan hantaran ke bahagian tengah. Tiap hantaran yang dilakukan menjadi patakan di Nacho Insa. Afiq Fazail. Corbin Ong untuk Gonzalo Cabrera. Kawalan sepenuhnya untuk JDT. Ini Corbin Ong akan rendah untuk Afiq Fazail. Syaman untuk Asnan. Fatul Daniel. Kepasyaman tidak percaya untuk melakukan turning yang sempurna. Dipola jadi dijatuhkan oleh Kepasyaman. Jadi sepakan percuma untuk JDT. Ya, kawalan yang baik daripada Dipola. Kemudian ada sentuhan daripada Kepasyaman ke atas Dipola. Keputusan tepat daripada pengadil. Corbin Ong ketika ini peluang untuk JDT. Namun kawalan tampanan dari Leandro tidak menjadi. Ya, idea yang baik sebenarnya daripada Leandro. Mungkin kekuatan bola tersebut terlalu banyak. Tahu dia nak satu sentuhan untuk meletak di hadapannya. Mauricio mengalami kecederaan. Hanya mampu tersenyum saja Jackie Bray melihat reaksi Mauricio. Ini insidennya sekali lagi dalam perbalahan tersebut. Mungkin anda tak sengaja memijak kaki Mauricio.
Sementara itu drinks break untuk aksi di separuh masa yang kedua dengan kedudukan masih lagi JDT 1, Kedah Darul Aman 0. Dengan JDT di separuh masa yang pertama oleh Arif Aiman minit ke-40. 3 pemain Kedah sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk. Badu Bhatia, Faizat Ghazli dan juga Amrul Hisham. Pertukaran serentak sambil itu dikabarkan di Stadium UiTM. Sarawak ketinggalan 1-4. Itu kedudukan yang jaringan yang agak besar di Stadium UiTM. Kita akan nantikan pengesahannya. Dan Kedah ketika ini akan melakukan 3 pertukaran pemain. Jadi Aiman Afif yang dibawa masuk di separuh masa pertama akan dikeluarkan. Cece Kipre juga akan direhatkan. 3 pertukaran. Jadi Badu Bhatia masuk menggantikan Fazrul Daniel. Risham juga di Faizat Ghazli masuk menggantikan Aiman Afif. Amir Hisham masuk sebenarnya menggantikan Asnan Ahmad. Jadi JDT juga akan melakukan 3 pertukaran. Gonzalo Cabrera yang digantikan dengan Safawi Rashid. Manakala Arif Aiman akan digantikan dengan Mamadou Soumaré. Pertukaran dilakukan untuk JDT tadi dan 3 pertukaran untuk Kedah. Jadi Safawi Rashid masuk menggantikan Gonzalo Cabrera. Manakala Mamadou Soumaré masuk menggantikan Arif Aiman. Jadi 2 pertukaran di bahagian sayap yang dilakukan oleh JDT. Rizal perlu berhati-hati, dia sudah pun dilayangkan kad kuning. Agak nasib baik bagi saya kerana tackle-nya agak lewat, menarik bola dengan kaki. Itu lantaran cuba mendapatkan Mamadou Soumaré. Saya rasa pertukaran yang dilakukan adalah untuk mempunyai lebih tenaga di bahagian sayap, walaupun kehadapan ataupun untuk bertahan. Badu Bhatia masuk menggantikan Cece Kipre sebenarnya. Rizal Ghazali. Amir Hisham membentuk gandingan di bahagian tengah bersama dengan Fazrul Daniel. Sambil Badu Bhatia akan menggantikan tempat Cece Kipre untuk memberi sokongan kepada Kepa Sherman. Ya, mereka amat memerlukan kreativiti Badu Bhatia, hantaran beliau yang kita tahu sangat-sangat baik. Itu sudah dipastikan di Stadium UiTM. Lawak 1, Terengganu 4 ketika ini. Agregatnya adalah 6-2. Sukar bagi Sarawak mara ke peringkat separuh akhir. Hisham juga masuk menggantikan Asnan.
Fayad Zulkifli diberikan asakan oleh Mamadou Soumaré dan juga Nacho Insah. Baik daripada Fayad Zulkifli yang dikepung oleh dua pemain JDT, Nacho dan Soumaré. Pada Bakhtiar, caranya menjadi pintas. Davis terlalu kuat pula. Azrul Daniel untuk Fayad oleh Badu Bakhtiar, untuk Fazul Daniel. Kepa Sherman cari ruang untuk melakukan hantaran kepada Rizal. Terlalu kuat pula untuk Rizal Ghazali. Akan gol untuk JDT. Memang sangat suka untuk Kedah kerana apabila mereka bertahan, mereka meletakkan ramai pemain di belakang bola. Di mana apabila Kepa Sherman mempunyai bola, pilihannya tak banyak. Dia tak boleh mengawal dengan terlalu lama bola tersebut kerana akan diberikan tekanan. Safawi Rashid hadapan dengan Renan Alves. Masih lagi Safawi. Sepakan percuma untuk JDT. Renan Alves, ada sedikit sentuhan dilakukan ke atas Safawi. Syahri mengadakan benteng diperkemaskan. Pemain-pemain Kedah perlu lebih bersedia dengan sepakan percuma ini. Safawi akan mengambil sepakan 4 pemain jadi tim menanti. Di pola melakukan tandukan. Afiq Fazail tinggi melewati palang gol. Cubaan dari Afiq Fazail sambil Renan mengalami kecederaan. Hantarannya begitu baik daripada Safawi Rashid. Dan The Pola berjaya mendapatkan tandukan tetapi dihalang sekali lagi. Dan Renan Alves yang mengatakan telah mempunyai kebijakan daripada Afiq. Saya rasa tak banyak yang Afiq boleh lakukan. Dia telah merembat bola tersebut. Dan ketika landing tersebut, tak boleh letak tempat lain. Cukup genting bagi Kedah ketika ini. Fazul Daniel, Badu Bakhtiar. Jadi rampai oleh Faizat. Rizal sudah naik ke atas. Tolakkan terus mencari Rizal. Balik kepada Faizat. Ada Fayad. Ustaz yang tidak begitu kemas. Muncul Badu Bakhtiar berada di situ. Mencari Kepa Sherman. Namun kawalan yang baik dari Shane Lowry mengukarkan Kepa Sherman untuk melakukan turning yang sempurna. Ya, antara kali untuk Badu Bakhtiar melakukan hantarannya. Tapi Kepa Sherman tidak dapat sentuhan yang secukupnya untuk mengekalkan bola dalam kawasan permainan. Maka juga semakin hampir ke separuh akhir selepas mendahului Sabah 2-0 ketika ini di Stadium Hang Jebat. Jadi agregat 3-0 untuk Melaka. Dia akan separuh akhir akan bertemu sama ada Kuala Lumpur ataupun Selangor. Minit yang terakhir ini, sesuatu yang lebih dari biasa perlu dilakukan oleh pemain-pemain Kedah untuk mencipta keajaiban. Itu Faizat dipersalahkan kerana mengasari Corbin Ong.
Jadi kad kuning dilayangkan kepada Faizat. Faizat Ghazli dilayangkan kad kuning. Ya, memang agak lewat terjahan tersebut ke atas Corbin Ong. Tapi ada beberapa tackle yang kita lihat sebelum ini tidak diberikan kad. Sambil itu Sumareh memiliki peluang. Satu lagi sepakan percuma diberikan kepada JDT selepas Leandro dijatuhkan. Ini kedudukan yang cukup hampir dengan kawasan penalti Kedah. Satu kedudukan yang cukup baik bagi JDT menambah jaringan meski sepakan percuma. Pemain Kedah tidak puas hati dengan cara Leandro jatuh. Saya rasa ini bukan insidennya. Inilah kedua-dua pemain berhak untuk melakukan challenge. Cara terus mengarahkan rakan-rakan untuk mengemaskan benteng. Mungkin Safawi akan mengambil sepakan ini. Kita sedang bersiap sedia. Sambil pengadil mengarahkan benteng yang dibina oleh pemain Kedah untuk ke belakang sedikit. Fawi Rashid. Ada pilihan lain perlu lakukan sepakan yang sempurna. Dalam kempen Piala Malaysia ini dia sudah pun meledak 1 gol ketika perlawanan pertama menangkan Kelantan 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Di Safawi juga Corbin Ong berada di situ. Sepakan dari Safawi. Asal di sebelah kanan gawang gol Kedah. Ya, hampir daripada Safawi mempunyai teknik yang baik. Arahnya terlalu ke sebelah kanan Syaril Syahari. 5 minit terakhir di separuh masa yang kedua. Sudah semakin sukar ketika ini. Mereka tidak berjaya melakukan sebarang percubaan tepat separuh masa kedua. Dapat offside kedudukan Faizat. Mereka dah melakukan satu lagi pertukaran. Ya, Faizat mahu bola ini jauh lebih awal daripada Kepak Sherman. Sedikit lewat dengan hantaran tersebut. Jadi Fikri Zulkifli dibawa masuk untuk menggantikan Fayad Zulkifli. Izzat Ghazali. Rania tidak berjaya tepat pedarakan. Sekali lagi sepakan percuma untuk JDT. Benar Rizal yang alami cedera sakitan akibat pelanggaran ini. Ya, bola di situ untuk kedua-dua pemain cuba memenanginya. Hanya satu pelanggaran di antara satu sama lain. Ia nampak lebih foul untuk Rizal Ghazali, bukan untuk diberikan kepada Safawi. Rasa itu adalah salah satu sebab kita lihat Renan Alves terduduk seketika. Masa semakin suntuk untuk Kedah. Mereka hanya memerlukan 1 gol saja. Namun segalanya tampak semakin sukar. Masih belum berjaya melakukan cubaan ke atas Farzam Alias yang jelas tidak diuji langsung malam ini.
tanpa sebarang percubaan tepat dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Ya, saya rasa Kilme Dipola pada masa kedua ini meskipun sedikit berubah corak permainan dengan sekurang-kurangnya 40% penguasaan untuk Kedah. JDT 60% penguasaan. Dan percuma untuk JDT. Percuma rendah, pantas diambil. Robin Ong, Leandro, jadi ada pertukaran dari JDT. Syafiq Rahim akan dibawa masuk untuk menggantikan Dipola. Jadi mungkin ada pertukaran formasi yang dilakukan sampai Dipola juga mengalami sedikit kecederaan ketika ini. Wajah resah dipamerkan oleh jelas kelihatan di riak wajah Adi Syarin. Rahim masuk menggantikan Kilme Dipola yang mengalami kecederaan. Ini akhir separuh masa yang kedua. JDT masih lagi memiliki satu jaringan kelebihan ketika ini untuk mara ke peringkat separuh akhir. Dan 4 minit masa tambahan waktu kecederaan diberikan oleh pengadil untuk aksi di separuh masa yang kedua. JDT mendahului 1-0. 4 minit yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemain-pemain Kedah sampai JDT pastinya akan bertahan dengan lebih baik dalam 4 minit ini. Minit, satu jangka masa yang agak singkat bagi Kedah namun agak panjang bagi JDT. Namun JDT tidak bertahan, mereka terus mengasak. Syafiq Rahim untuk Nacho Insah membuka kepada Mamadou Soumaré. Peluang untuk JDT dari Soumaré. Sasar percubaan dari Mamadou Soumaré. Tidak menjadi dari Kedah. Bola agak sukar sampai dalam kawasan JDT. Mamadou Soumaré cuba untuk cuba sesuatu namun dia mendapatkan sepakan penjuru yang kelima bagi JDT. Mamadou Soumaré ini sepakan penjuru untuk JDT yang akan diambil oleh Safawi Rashid. Tadi Afiq Fazal kembali kepada Safawi. Syafiq Rahim. Afiq berhadapan dengan Arif Farhan. Leandro untuk Nacho Insah. Ini Safawi cari ruang untuk melakukan percubaan. Afiq Rahim untuk Afiq, percubaan dari Afiq namun tidak tepat. Ya, gerakan yang menarik daripada JDT menyimpan bola dengan baik daripada sebelah kanan sampai ke bahagian tengah. Berakhirnya dengan satu rembatan daripada Afiq. Peminat-peminat penyokong-penyokong JDT pastinya dalam keadaan yang cukup gembira ketika ini dengan kedudukan pasukan kesayangan mereka akan mara ke peringkat separuh akhir. Ya, tetapi walaupun Kedah
tidak banyak mempunyai percubaan dengan berbaki lebih kurang 7-8 minit ini. Mereka masih berada dalam perlawanan ini lagi. Satu jaringan saja. Itu saja untuk mereka. Oleh Faizat ditampan oleh Shane Lowry. Tinggal lebih kurang 30 saat saja untuk ditamatkan waktu kecederaan di separuh masa yang kedua ini. JDT diambang kejayaan untuk mara ke peringkat separuh akhir. Rafiq Rahim. Dan itu dari FC Panjang menamakan aksi di Stadium Sultan Ibrahim. Jaringan tunggal dari Arif Aiman memastikan Johor Darul Ta'zim mara ke peringkat separuh akhir. Satu perlawanan yang cukup menarik untuk disaksikan. JDT mempamerkan kualiti yang dimiliki oleh mereka, mengawal sepenuhnya permainan untuk mengekang asakan dari Kedah. Ini dia satu-satunya pemain yang berjaya memastikan jaringan pada malam ini. Ini dah jaringan yang dihasilkan oleh Arif Aiman pada separuh masa pertama, minit ke-40. Satu-satunya gol pada malam ini yang membawa JDT ke separuh akhir Piala Malaysia 2021. Jadi satu keputusan yang sudah cukup, sudah memadai untuk JDT mara ke peringkat separuh akhir. Benjamin Mora pastinya lega dengan kedudukan ini dalam pertandingan kalah mati ini. Jadi itu dia kesan penuh di Stadium Sultan Ibrahim. Johor Darul Ta'zim 1, Kedah Darul Aman 0. Jadi aksi di Stadium Sultan Ibrahim menyaksikan pertembungan di antara JDT dan juga Kedah Darul Aman. Langsung dengan agak rancak di awal separuh masa pertama dengan JDT mengawal sepenuh permainan. Di separuh masa pertama menerusi beberapa siri percubaan dari Gonzalo Cabrera. Sekurang-kurangnya 16 percubaan dari JDT dan hanya satu percubaan dari Kedah, dengan 6 on target dari JDT dan 5 sepakat penjuru JDT. Dan kita saksikan jaringan yang dilakukan oleh Arif Aiman. Sambil ini adalah percubaan dari Guilherme Dipola di penghujung separuh masa yang pertama yang menjadi diselamatkan oleh Syahri Sa'ri. Separuh masa yang kedua, JDT terus menambah asakan. Namun ketangkasan Syahri Sa'ri jaya untuk menafikan jaringan untuk JDT di separuh masa yang kedua. Ini antara percubaan Arif Aiman yang diselamatkan oleh Syahri Sa'ri. Ini pula satu lagi sepakan percuma yang diambil oleh Leandro, juga diselamatkan oleh Syahril. Dia bekerja cukup bekerja betul lumus malam ini untuk menyelamatkan gawang gol Kedah daripada dibolosi. Game Dipola juga memiliki beberapa peluang untuk melakukan jaringan, namun tandukannya berjadi halang oleh pertahanan Kedah. Kobin Ong antara pemain yang cukup rajin pada malam ini untuk naik ke atas. Ini antara lorongan yang dilakukannya tidak menjadi disempurnakan. Daripada Safawi Rashid juga, sepakan percumanya hampir-hampir membuka ruang untuk Afiq Fazail melakukan percubaan tepat. Muhammad Usmara yang masuk di separuh masa yang kedua terus memberikan sedikit kesukaran, menambah kesukaran di bahagian pertahanan Kedah. Dengan keputusan akhir menyaksikan Johor Darul Ta'zim 1, Kedah 0 untuk JDT mara ke separuh akhir.